Ibnu Abbas mengatakan bahawasanya baginda Nabi SAW membaca dalam solat subuh hari Jumaat dengan dua surah, iaitu maknanya selalu membaca, bukan mesti membaca, selalu membaca. Dan pada hari Jumaat iaitu surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Dua surah, tuan-tuan. Dan dua surah. Jadi sebab itulah disebutkan dalam tingkatan solat berjemaah, selepas solat yang pertama sekali, yang paling tinggi tingkatannya adalah solat Jumaat. Solat berjemaah ni yang paling tinggi solat Jumaat. Yang kedua adalah solat subuh, solat berjemaah subuh pagi Jumaat. Kerana apa? Kerana dibacakan surah Alif Lam Mim Sajadah ataupun disebutkan dengan surah Hal Ata Al-Insan. Dua surah. Rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua surah Al-Insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah yang dihormati Tuan Nazir Masjid Surah Al-Falah, Masjid Al-Falah USJ 9, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaannya dan juga kehendaknya, Allah masih lagi memberikan kita umur yang panjang, masih lagi memberikan kita kekuatan dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita sama-sama dapat menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni solat subuh secara berjemaah, dan seterusnya kita ambil masa untuk kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita panjangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat daripada baginda nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian, pada pagi ini insya-Allah selepas bercuti panjang daripada kuliah tuan-tuan, saya ingin mengajak bersama-sama kita mentadabbur satu surah yang sering dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai suratul Insan. Surah Al-Insan pada juzuk yang ke-29, surah yang ke-76. Surah Al-Insan juga dinamakan dengan surat Ad-Dahr. Surah Al-Insan juga disebut dengan surah Ad-Dahr. Yang mana baginda Nabi SAW dalam riwayatnya disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati subhi yaumal jumu'ah alif lam mim tanzil as-sajadah wa hal ata 'alal insan. Ibnu Abbas mengatakan bahawasanya baginda Nabi SAW membaca dalam solat subuh hari Jumaat dengan dua surah, iaitu maknanya selalu membaca, bukan mesti membaca, selalu membaca. Dan pada hari Jumaat iaitu surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Dua surah tuan-tuan. Dan dua surah. Jadi sebab itulah disebutkan dalam tingkatan solat berjemaah, selepas solat yang pertama sekali, yang paling tinggi tingkatannya adalah solat Jumaat.
Solat berjemaah ni yang paling tinggi solat Jumaat. Yang kedua adalah solat subuh, solat berjemaah subuh pagi Jumaat. Kerana apa? Kerana dibacakan surah Alif Lam Mim Sajadah ataupun disebutkan dengan surah Hal Ata Al-Insan. Dua surah. Rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua surah Al-Insan. Tuan-tuan, jadi kalau mampu buatlah, kalau tak mampu macam biasalah tuan-tuan, Sabbihisma Rabbikal A'la dengan Al-Ghasyiyah. Tuan-tuan, itu pun juga surah yang sering dibaca oleh baginda Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahawasanya ketika turun surah ini, daripada Ibnu Zaid mengatakan ketika turun surah Hal Ata Al-Insan, disebutkan oleh para ulama surah ini turun selepas surah Ar-Rahman. Surah Hal Ata Al-Insan ataupun surah Al-Insan turun selepas surah Ar-Rahman. Disebutkan bahawasanya ketika baginda Nabi SAW membaca ayat ini, baca penuh, Rasulullah membaca secara penuh ketika sampai pada cerita pasal syurga, ketika sampai pada kisah syurga, maka terdapat seorang sahabat lelaki yang berkulit hitam, kan, dan ketika bacaan baginda sampai pada gambaran tentang taman-taman syurga, tiba-tiba sahabat tersebut mengeluarkan nafas yang kuat dan mendengkur. Tuan-tuan, bukan tidur tuan-tuan, dia keluarkan nafas yang kuat seperti mendengkur, lalu dilihat telah meninggal dunia. Sahabat tersebut dilihat telah meninggal dunia. Lalu baginda SAW bersabda, nyawa sahabat kamu atau saudara kamu telah dicabut. Kerana apa? Rupa-rupanya dia merindukan syurga. Itu level-level iman sahabat. Kenapa? Mereka faham akan apa yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. Ini kelebihan sahabat, tuan-tuan. Nabi baca Quran, Nabi adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran. Manusia yang paling faham tentang Al-Quran adalah baginda Nabi SAW. Ketika membacakan itu dengan penuh kefahaman, dengan penuh penghayatan, pasti sahabat yang mendengar, sama ada dalam solat ataupun luar solat, pasti akan merasakan kenikmatan ketika mendengar ayat-ayat Allah SWT dibacakan oleh orang yang faham. Macam kita lah, tuan-tuan. Kita tahu bahasa Arab saja, kita tahu bahasa Arab sedikit, kita faham bacaan tu, kena pada tempatnya kita boleh menitiskan air mata. Sebab tu kita kata sedikit kita belajar bahasa Arab untuk bukan apa? Supaya kita nak menghayati bacaan tuan imam ketika dalam solat. Kan, sebagaimana tadi imam bacakan, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima taqulun. Muhammad, sesungguhnya kami tahu, Allah bagi tahu, sesungguhnya kami mengetahui wahai Muhammad, hati engkau sangat sempit, hati engkau sangat rasa sedih dengan apa? Dengan apa yang orang kafir katakan. Penghinaan, penolakan, kan. Tapi Allah kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika hina takum. Relax Muhammad, tasbihlah kepada Allah. InsyaAllah semuanya akan dipermudahkan. Jadi antara satu solusi, satu jalan penyelesaian yang Allah ajarkan kepada kita melalui Al-Quran dan juga baginda Nabi Muhammad SAW, ketika kita terasa sempit, dada kita terasa sesak dengan kehidupan dunia, adalah dengan bertasbih kepada Allah SWT. Tuan-tuan, kenapa kita tengok perkataan tasbih? Subhanallah. Sepatutnya dalam bahasa Arab, perkataan pertama tu baca subhanu, baca baris depan. Kenapa kita baca subhana? Kan alhamdulillah, kan? Allahu akbar. Tapi tak subhanallah, subhana. Kan beza. Kan kita sebut zikir tu subhanallah, subhanallah. Dan yang kedua, alhamdulillah. Dia dalam bahasa Arab ada kaedah mubtada' khabar. Kan disebutkan ada kaedah depan huruf. Tiba-tiba subhanah kita baca nah atas. Kenapa? Sebab di situ mengandungi makna apa dia? Usabbihu subhanak. Aku bertasbih kepada engkau ya Allah dengan sebenar-benar tasbih. Aku mensucikan engkau ya Allah dengan sebenar-benar penyucian. Maknanya menyimpan kataan usabbihu, aku bertasbih dengan sebenar-benar tasbih. Sebab tu kita sebut subhanallah.
Tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, kita balik pada perbincangan kita pada pagi ini pada surah Al-Insan. Insan ni kita lah. Cerita pasal manusia. Dalam Al-Quran kan banyaknya kisah tentang Allah, tentang manusia, tentang jin dan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran tu ada dua cerita. Khaliq, makhluk. Pencipta dan yang dicipta. Antara ciptaannya adalah Al-Insan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, saya baca dulu surah Al-Insan untuk tuan-tuan lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan, kita tengok maksud Al-Insan. Al-Insan adalah dalam terjemahnya manusia, tuan-tuan. Tapi ulama ada membahaskan Al-Insan ni daripada perkataan apa? Insan kan, kenapa disebut insan, tuan-tuan? Maka ulama ada berpendapat, di antaranya adalah yang pertama, Al-Insan diambil daripada manusia, iaitu sesuatu yang selalu terlupa. Betul lah tuan-tuan, kita kan selalu terlupa. Lupa dengan Tuhan, kan? Lupa dengan diri sendiri, kan? Lupa dengan kedudukan kita, lupa dengan keadaan kita, lupa dengan apa yang kita ada, kan? Banyak tuan lupa, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang pertama. Yang kedua, juga diambil daripada, ada ulama mengatakan diambil daripada perkataan unsun. Unsun ni adalah bermaksud manusia semula jadinya adalah makhluk bersosial. Makhluk yang bersosial. Dia tak boleh hidup seorang-seorang, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau hidup seorang-seorang, maknanya tuan-tuan dah tak hilang sifat kemanusiaan tu, tuan-tuan. Macam mana pun tuan-tuan hidup seorang-seorang, sampai masa tuan-tuan terpaksa diuruskan oleh orang lain. Kat dunia ni tuan-tuan tak kisah dah dengan jiran, tak kisah dah dengan kawan-kawan. Kita rasa kita boleh hidup seorang, mati orang lain juga uruskan, tuan-tuan. Sebab tu manusia ni hidup bersosial, tuan-tuan. Itu manusia. Jadi kita jadilah manusia, kan? Satu, sentiasa ingat kepada diri kita, apa tujuan kita diciptakan, apa tujuan kita berada di atas muka bumi ini, apa tujuan Allah ciptakan kita, kan? Apa tugas kita, sentiasa ingat. Dan kemudian ingat kita adalah makhluk yang bersosial, kan? Jadi laksanakan tanggungjawab kita kepada sesama kita, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan masailan, kan, kalau kita tengok terjemahan daripada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, tuan-tuan akan lihat hal ata alal insan, maksudnya pertanyaan, bukankah telah berlalu kepada manusia suatu ketika dari masa sedang ia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi suatu benda disebut-sebut, maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari akhir. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, pertama-tama sekali surah Al-Insan, Allah ingatkan tentang manusia, tentang diri manusia, tentang hakikat manusia. Jadi kata para ulama, bukan pertanyaan. Hal tu huruf istifham. Tapi ulama mengatakan maksudnya adalah qad ata. Qad ata, yakni sungguh telah datang kepada kamu, telah berlaku kepada kamu manusia satu ketika yang mana dulunya tidak pernah disebut. Masa dulu tak pernah dikenal. Masa dulu tak ada nama. Masa dulu tak ada apa-apa. Itulah manusia.
Jadi bila kita setiap Jumaat dengar bacaan ni, daripada kita merasakan diri kita ni sekarang ni dalam keadaan Allah kurniakan nikmat yang banyak, maka dengar ayat ini mudah-mudahan menundukkan sedikit diri kita. Sedar kan, dulu sebelum kita diciptakan, sebelum kita dilahirkan, kita tak tahu kat mana kita. Kita hanyalah mungkin cecair yang ada dalam tulang rusuk ayah kita kan. Kemudian keluar berupa air mani dan berada dalam rahim ibu kita. Dan itu semua adalah nikmat Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan, kata ulama, kita ni kita intakola, berpindah daripada alam yang sempit. Mana alam yang sempit pertama? Alam rahim. Alam rahim ila sa'atid dunia. Kita berpindah daripada alam rahim yang sempit, berpindah ke alam dunia yang luas. Kemudian nanti intakola min dikit dunia, nanti kita akan pindah daripada dunia yang sempit ila sa'atil akhirah, kepada luasnya syurga. Pindah. Kita nak minta syurga kan. Jadi Allah SWT menyatakan kepada kita semua, ingatkan kita semua, sungguh telah, kalau kita merenung-renung, kalau kita berfikir dalam diri kita ni, dulu kita tak ada, kemudian Allah adakan kita. Dan Allah adakan kita itu adalah satu nikmat yang terbesar. Allah adakan kita, Allah mewujudkan kita, Allah menjadikan kita di atas muka bumi ini adalah satu nikmat yang terbesar. Kenapa? Dengan sedikit masa kita kat dunia, maknanya dengan sedikit masa kita 60 tahun, 70 tahun, akhirnya dengan sedikit masa kat dunia, kita boleh menjadi orang yang kekal abadi nanti di syurga. Dengan syarat, gunakan masa itu sebaik mungkin. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita ni kan nafil Adam, ketika tak ada dulu, ketika kita tak ada, maknanya sebelum wujud kat dunia ni, lam yakun lahu zikrun wala wujudun. Kita tidak pernah disebut, nama kita tak pernah disebut, kan? Diri kita tak pernah ada dan tak pernah wujud. Akhirnya Allah adakan kita. Maka kita tahu dah Allah yang mengadakan kita. Kan, tuan. Dulu tak ada. Kita dengar Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kata Imam Ibn Katsir mengatakan, kenapa Allah sebutkan ni? Kenapa Allah tanya ni? Kenapa Allah menggunakan perkataan pertanyaan? Kan? Kenapa Allah nak memberitahukan kepada kita, Allah nak bagi tahu kepada manusia, kepada insan, sesungguhnya Allah mewujudkan dia, Allah mengadakan dia selepas tidak ada dia. Selepas tidak adanya dia. Kenapa? Kerana untuk mengingatkan tentang lemahnya dia dan juga rendahnya keadaannya. Lemahnya dia dan juga rendahnya keadaannya. Tuan-tuan. Jadi Allah bagi tahu kita. Jadi kita bila baca dengar tu sedar. Kita kan hari ni kita mungkin seorang yang hebat, hari ni mungkin kita seorang yang berkedudukan, atau mungkin hari ni kita mempunyai satu martabat yang tinggi, maka kita sedar, tuan-tuan. Kita sedar, akhirnya kita merendahkan. Sebab apa, tuan-tuan? Kata para ulama, dalam Al-Quran, Allah tidak murka kepada orang yang bermaksiat sangat, tapi Allah cukup murka kepada orang yang sombong. Allah cukup marah kepada orang yang sombong. Dan ayat ini adalah untuk menurunkan, ingatkan kita tentang hakikat ciptaan kita, hakikat penciptaan kita. Tuan-tuan, kalau perasan, pada hari Jumaat beberapa kali diingatkan kepada Allah oleh Allah SWT. Contoh surah As-Sajadah, kan? Tuan-tuan, kita baca surah Sajadah bukan sebab nak sujud sajadah. Kita Jumaat baca surah Sajadah bukan sebab nak sujud sajadah. Kita baca surah Sajadah sebab baginda Nabi baca. Habis sujud sajadah tu kebetulan ada ayat sajadah. Kan? Itu sampingan, kebetulan ada ayat sajadah. Kan? Kan ada orang pergi sembahyang Jumaat, bangun subuh, ini ada sujud sajadah. Dia kata, kita sebenarnya baca surah sajadah tu adalah kerana ikut baginda Nabi SAW. Kenapa sujud sajadah? Sebab kebetulan dalam surah tu ada ayat
sajadah. Jadi kita pun sujud, ikut imam sujud. Allahumma salli. Dalam ayat surah sajadah pula disebutkan wa ja'ala naslahu mimma immahin, dan kami menjadikan keturunan Adam, keturunannya mimma immahin, dari air yang hina. Tuan-tuan, Allah gunakan perkataan mahin, air yang sangat hina. Bukan hina saja, sangat hina. Tuan-tuan, tu kita kena. Jadi bila kita sedar ni, kalau Imam Ghazali lagi kasar sikit. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata nak buang sifat sombong ni kasar sikit. Dia kasar sikit. Pertama dia kata apa? Sedarlah kamu ni diciptakan daripada air mani yang hina. Satu. Yang kedua, sedarlah kamu pernah melalui 3 lubang najis. Kan daripada suami keluaran air kencing, lepas tu masuk ke tempat buang najis perempuan, keluar balik ni. Kan? Kasar sikit kan. Yang ketiga dia kata apa? Sehebat apa pun kamu, sehebat mana pun kamu, dalam perut kamu bawa najis. Kan? Tuan-tuan, dalam perut kita ni ada bawa najis. Cuma tunggu masa nak buang pergi bilik air. Tuan-tuan. Satu lagi, semulia mana pun kamu, sehebat mana pun kamu, pasti satu hari kamu akan pegang najis. Betul tak tuan-tuan? Kita akan cebok ketika buang najis. Ke tuan-tuan ada orang cebok kan? Tak ada kan? Maknanya itulah Imam Ghazali agak kasar sikit, tapi memang untuk memberikan pengajaran sebagai ingatan kepada kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ayat ni ingatkan kepada kita, dulunya kita semua tak ada. Nama kita tak pernah disebut. Kan, diri kita tak pernah dikenal. Tapi Allah jadikan kita. Jadi sepatutnya yang ada pada diri kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri bagaimana? Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan juga yang paling terbaik sekali adalah berkongsi dengan manusia yang lain. Allahumma salli kan. Kenapa disebutkan demikian? Kan kita selalu tanya. Kalau kita tanya perkataan ni boleh jadi tahqiq. Tahqiq orang kata takriri, istifham takriri. Pertanyaan kadang-kadang menunjukkan bukan nak tanya, tapi menunjukkan nak mengukuhkan. Kan? Contoh kita tanya kepada anak kita kan. Anak kita yang agak nakal, yang melawan kepada maknya. Kita akan tanya, kau tahu tak siapa ni? Kita tanya ke anak kita, tunjuk mak dia. Kau tahu tak siapa ni? Padahal anak kita tahulah tu mak dia. Nak bagi tahu, ingatkan dia. Yang kamu lawan ini, yang kamu tinggikan suara adalah ibu kamu. Tuan. Sikit masa lagi tu. Adalah ibu kamu. Bukan tanya pun tak tahu. Kau tahu tak siapa ni? Ataupun kita bertanya, adakah saya telah memuliakan kamu? Contoh tamu datang, kita hidang makanan, kita hidang air, dan lepas nak balik, adakah saya telah memuliakan kamu? Bukan kita tanya dia, maknanya bagi tahu saya telah memuliakan kamu dengan cara bagi makanan, hidangkan. Tuan-tuan, Allahumma salli. Macam pertanyaan kadang-kadang bermaksud untuk kita mengukuhkan. Jadi maksud ayat ini, maksud ayat pertama ni, pertama ni adalah maksudnya mengingatkan insan, mengingatkan manusia, kata ulama, iaitu tazkirul insan, mengingatkan manusia bi asli nash'atihi, mengingatkan manusia dengan asal penciptaannya. Nak ingatkan manusia balik dengan asal penciptaannya. Yang mana faqad kana syai'an mansiya, yang mana dia sebelumnya adalah sesuatu yang dilupakan, tak pernah diketahui, tak pernah disebut, tak pernah ada. Kan? Dan kemudian Allah ciptakan dia, yang mana la ya'lamu bihi illa alladhi yuridu ay yakhluqahu. Tidak ada satu pun yang tahu melainkan Tuhan yang ingin menciptakan dia. Bila nak cipta orang ni? Bila nak adakan orang ni? Bila nak lahirkan orang ni? Tuan. Maka Allah saja
mengetahui. Dan berlalulah baginya beberapa masa, kemudian Allah menciptakannya dan juga mencantikkan penciptaannya. Mencantikkan penciptaannya, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita merenung diri kita, maka kata para ulama, kita akan naik sampai tahap yakin. Orang beriman tu 3 tingkatan. Orang beriman ni ada 3 tingkatan. Yang pertama, mukmin. Yang kedua, muqin. Yang ketiga, akil. Kan? Mukmin ni dia tengok langit bumi, ni mesti ada Tuhan ni. Tu orang beriman. Mesti ada Tuhan yang mencipta. Tapi nak sampai pada tahap yakin, dia kena fikirkan pula, wa fi anfusikum, kan, wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbatin la ayatul liqaumi yuqinun. Dan pada penciptaan kalian dan juga penciptaan haiwan yang melatih di atas muka bumi adalah tanda bagi orang yang yakin. Kalau kita gunakan akal kita, kita fikir diri kita, macam mana Allah susun luaran kita, kemudian dalaman kita, macam mana Allah susun, maka kita akan dapat melihat. Batu ulama, contohnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitab Al-Luma', kan, iaitu kitab akidah, mula-mula sekali dia tu, antara kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada manusia. Tengok ciptaan dia satu-satu. Siapa tuan-tuan yang belajar dalam bab biologi manusia ni, dia lebih patutnya meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah susun urat-urat, mana sana pengarian semua, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan. Jadi itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita naik pada tu, maka kita akan jadi orang yang yakin, tuan-tuan. Contoh lagi, tuan-tuan, dalam Al-Quran, antara nikmat yang selalu kita lupa, tuan-tuan, nikmat yang besar yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sesuatu nikmat, kalau Allah sebut dalam Al-Quran, maknanya nikmat tu besar. Apa nikmat, tuan-tuan, yang tuan-tuan dah berpuluh tahun buat? Tuan-tuan dah berpuluh tahun buat ni. Setiap hari mesti nikmat tu ada. Tidur. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tidur lebih kurang 9 ke 11 kali, tak ingat. 9 ke 11 kali tidur. Ada macam-macam tentang tidur, tuan-tuan. Dan tidur itu kata para ulama adalah ni'matun min ni'amillah, satu nikmat daripada nikmat Allah yang besar, tuan-tuan, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah nikmat yang sangat besar yang Allah kurniakan kepada kita, tuan-tuan. Dengan adanya tidur, maka badan kita berehat. Dengan adanya tidur, kita tenang. Dengan adanya tidur, kita dapat merehatkan diri kita daripada segala aktiviti. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, ada tak keadaan yang lebih tenang selain daripada tidur? Tuan-tuan, dalam diri kita sehari semalam, ada tak keadaan yang lebih tenang selain daripada tidur? Tak ada. Tuan-tuan sembahyang, teringat hutang. Tuan-tuan baca Quran, bila nak habis ni, bila nak khatam ni. Tuan-tuan tidur je, sakit tak rasa, hutang tak ingat, apa semua tak ingat. Kan? Apa nikmat lagi, tuan-tuan, yang apa tu kata ulama sebutkan tidur ni, Allah sebut dalam Al-Quran bukan benda yang sia-sia, tapi nak menunjukkan kepada kita betapa besarnya nikmat itu. Nikmat itu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidur sekarang ni, umur tuan-tuan 60 tahun, tuan-tuan tidur 8 jam sehari, bermakna 20 tahun dah tuan-tuan tidur. Dalam hidup tu 20 tahun tidur. Dan paling nikmat tadi bila tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Bila tidur nyenyak, memang tak ingat apa dah. Habis semua masalah, hilang. Yang sakit jantung tak rasa sakit dia. Yang kena COVID-19 sesak nafas, kalau dah tidur tak rasa apa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tuan-tuan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, tuan-tuan, kalau kita baca Quran, kalau kita cuba faham sikit-sikit, tuan-tuan, maka kita rasakan dapat nikmat, betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kurniakan kepada kita, tuan-tuan.
Allahumma salli ala Muhammad. Dan kemudian Allah, selepas Allah menciptakan kita, Allah menjadikan kita, maka Allah mensyarahkan, Allah memberitahukan kepada kita. Tuan-tuan, Allah memberitahukan kepada kita. Akhadha yashrah kaifa afada alaihi nikmatil wujud. Maka Allah jelaskan kepada kita bagaimana kita untuk mengambil faedah, bagaimana kita untuk hidup, menggunakan nikmat hidup yang Allah gunakan kepada kita ini. Tuan-tuan, dan Allah uji kita. Allah uji kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah uji kita dengan ibadah. Allah uji kita dengan taklif, dengan dengan undang-undang syariat. Kan? Selepas apa? Selepas Allah kurniakan dengan kita akal, dan juga Allah kurniakan kita dengan panca indera. Kan? Jadi Allah gunakan kepada kita ni akal dan juga panca indera. Tuan-tuan. Jadi dengan adanya akal yang kita fikir tu, lepas tu kalau kita tengok orang beriman tadi, kalau lepas dia beriman, lepas tu yakin, naik tinggi sikit akal. Kenapa tuan-tuan? Kenapa dikatakan orang berakal tinggi sikit? Sebab orang berakal dia boleh terangkan apa tanda wujudnya Allah. Dia boleh terangkan. Kalau orang lawan-lawan syubhat, dia boleh terangkan. Sebab tu yang ulama susun kitab Sifat 20 tu untuk mengatur akal. Supaya apa? Supaya kita dapat kuat yakin bahawasanya memang adanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga memang Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tuan-tuan. Lepas tu dia ajak akal kita fikir. Oh, kalau tak ada makhluk macam mana? Kan? Kalau tak ada siapa yang menjadikan macam mana? Kalau Tuhan tu dua macam mana? Dia ajar. Tuan-tuan. Sebab tu dikatakan kalau kita berfikir tentang siang malam, berfikir tentang matahari bulan, maka kita akan naik pada tingkatan orang yang berakal. Kenapa? Akal kita mampu untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kewujudan Allah SWT, dan mensabitkan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan juga kita menolak daripada segala sifat kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, di antara nikmat yang perlu kita kena usahakan sungguh-sungguh ialah bagaimana untuk kita memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada keturunan kita. Itu kewajipan kita. Kan, kenalkan Allah Subhanahu Wa Taala akan Tuhannya. Akan kenalkan anak-anak kita, keturunan kita akan Tuhannya. Dengan kita baca ayat ni, kita faham dah. Dulu tak ada. Siapa yang adakan? Akan timbul pertanyaan. Dulu tak ada. Siapa yang adakan? Anak kita akan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi Tuhan kita adalah Allah. Kenapa dia adakan? Tanya pula kenapa dia adakan. Tuan. Maka itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita wujudkan untuk apa? Untuk menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia ni memang kadang-kadang perlukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan, untuk mengukuhkan. Jadi tuan-tuan, bila kita baca ayat ni, maka kita sedar dah. Kita sedar bahawasanya kita sekarang ni adalah ada pada hari ini, ataupun kita dapat nikmat yang ada pada hari ini adalah kerana nikmat Allah wujudkan kita. Tuan-tuan, kalau contohnya kita tidur kan, dalam Al-Quran Allah sebut Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kan? Allah yang mematikan manusia ketika matinya. Au fi manamiha. Kalau tak mati, yang mati sebenar. Kalau tak mati sebenar, ataupun mautun sughra au fi manamiha. Maksudnya apa tuan-tuan? Mati dan tidur itu adalah urusan Allah. Hanya Allah saja yang boleh memberikan nikmat mati dan hidup. Tidur, kan? Tidur tu. Tuan-tuan, kita ingat kita nak tidur tu kan? Lepas tu kita ingat Allah Akbar, mudahkan tidur. Tuan-tuan, ada orang tuan-tuan tak boleh tidur. Kan, tak boleh tidur. Allahumma salli kan.
Contoh kalau tengok dalam kajian barat banyak tentang masalah orang yang tak boleh tidur, penyakit-penyakit tak boleh tidur. Kan ada orang yang sanggup bayar berpuluh ribu untuk sihatkan diri daripada tak boleh tidur. Kan kita alhamdulillah letak bantal nyenyak terus kan. Mimpi sampai mana kan tuan. Ada orang yang sanggup bayar banyak tu semata-mata nak tidur. Betul Allah kata Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wa fi manamiha. Kan jadi kalau Allah yang mematikan seorang ketika mati sebenar ataupun ketika tidur tu. Sebab tu kalau kita bangun tu betul-betul lah kita bersyukur kepada Allah SWT. Macam tuan-tuan buat ni, kita dapat solat berjemaah bersama-sama di rumah Allah SWT sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Jadi sebagai manusia tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk antara salah satu amalan yang besar untuk kita nak menghindari sifat sombong dan juga berkasih sayang sama orang beriman sebagai manusia ni, maka cuba kita amalkan Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Kan kerana tuan-tuan, akhir zaman ni kita nak pahala yang sebanyak-banyaknya. Bila kita baca ni, maka Allah akunkan dosa kita sebanyak jumlah orang beriman di atas muka bumi. Jadi eloknya baca bismillah. Kalau boleh baca sebelum subuh, kurang-kurangnya 27 kali. Ataupun kalau maksudnya sebelum waktu subuh, ataupun kalau tak boleh lepas solat qabliyah subuh tu ada masa baca 27 kali. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Kalau tuan-tuan nak naik darjat lagi, tambah sikit. Astaghfirullahaladzim li walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Itu 25 kali. Aku mohon ampun kepada Allah untuk diriku dan kedua ibu bapaku dan juga orang beriman, mukmin lelaki dan perempuan. Tu kalau naik lagi lah kan. Astaghfirullahaladzim li walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Mudah-mudahan dengan itu hati kita ni akan sentiasa terkait dengan orang beriman. Dan mungkin dosa-dosa kita yang kita buat untuk daripada rakan kita tak sempat minta maaf, mungkin Allah ampunkan. Kenapa kita mintakan ampun untuk mereka? Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa sedikit perkongsian daripada ayat pertama yang kita bicarakan pada hari ini akan memberikan manfaat kepada diri saya khususnya dan kepada kita semua. Akhirnya kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati kami dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, hiasilah akhlak kami, akhlak anak-anak kami, akhlak keturunan kami ya Allah dengan akhlak Al-Quran. Ya Allah, masukkan kami ke syurga-Mu dengan syafaat Al-Quran dan jauhkan kami daripada api neraka-Mu dengan ketinggian Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran di atas muka bumi ini sebagai teman baik kami ya Allah, di alam kubur kami sebagai pembela kami ya Allah, dan di alam akhirat nanti sebagai pemimpin kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhir dengan tasbih kafar. Yang baik itu daripada Allah SWT. Kekurangan daripada saya sendiri kita akhir dengan tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.